Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami daripada kumpulan Harta Intelek daripada kumpulan 1. Okey, hari ini kami akan membentangkan mengenai harta intelek. Okey, nama saya Nofara Nabila binti Sahanim. Nombor matrik di 17309772. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai definisi harta intelek. Okey, saya bahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah definisi menurut fiqh Islam dan yang kedua ialah definisi menurut kamus. Okey, kita teruskan dengan definisi menurut fiqh Islam. Okey, definisi menurut fiqh Islam ialah harta intelek merupakan sekumpulan hak yang disabitkan oleh syarak untuk individu dalam bidang kuasa yang mengawal gambaran idea dan dipastikan memenuhi kepentingan padanya dengan menggunakan dan mentadbir dalam ketentuan syarak yang telah ditetapkan. Okey, maksudnya kalau kita nak faham harta intelek ni ialah hak penciptaan oleh seseorang yang menggunakan gambaran idea, iaitu idea yang kita dapat tahu ialah menggunakan akal fikiran untuk berfikir sesuatu idea yang baharu untuk menghasilkan sesuatu benda yang baharu. Macam tu. Ketentuan syarak. Okey, ketentuan syarak ni ialah mestilah berlandaskan agama Islam. Okey, kita teruskan dengan definisi menurut kamus. Okey, definisi menurut kamus ialah harta intelek. Okey, dalam bahasa Inggeris ni ialah intellectual property, yang merupakan istilah yang merujuk kepada beberapa jenis ciptaan yang menggunakan akal fikiran yang berbeza, di mana hak ni diakui di bawah undang-undang yang berlainan. Maksudnya di sini setiap penciptaan tu mestilah mempunyai undang-undang yang tersendiri. Okey, antara contoh aset yang tidak ternyata ialah seperti muzik, penulisan dan karya seni. Tu adalah antara aset yang kita tak nampak. Memang benda tu ada tapi kita tak tahu pun yang dia sebenarnya ialah harta intelek. Okey, contoh harta intelek yang saya akan terangkan ialah harta intelek yang kita tahu, yang kita selalu nampak lah. Okey, yang pertama ialah reka bentuk seperti logo kosmetik dan pakaian. Okey, memang sekarang ni banyak sangat reka bentuk, design-design yang cantik. So, okey, reka bentuk kosmetik dan pakaian. Okey, setiap company mempunyai logo yang tersendiri. Okey, macam, antara contohnya ialah Squid Scarf ni yang saya bagi ni ialah reka bentuk. Antara contoh reka bentuk yang ada lah. So, kalau macam kita nak yang kita kena faham daripada harta internet ni ialah macam sesiapa yang cuba untuk meniru atau menciplak idea orang lain, idea orang lain ataupun idea oleh company lain akan dikenakan tindakan undang-undang. Okey, yang kedua ialah reka bentuk seperti papan tanda. Okey, papan tanda yang kita nampak banyak sangat dekat billboard tu, dekat tepi-tepi highway, selalunya ada billboard. So, antaranya dekat situ. So, memang kita sebagai orang yang bukan daripada company tersebut tidak boleh untuk menciplak sesuatu hasil daripada orang lain. So, siapa yang cuba untuk meniru dan menciplak idea orang lain selalunya akan dikenakan undang-undang. Tu memang undang-undang tu memang setiap apa kesalahannya mesti akan dikenakan kepada pesalah lah. Okey, yang ketiga ialah hak pencipta seperti perfilman. Okey, kita banyak tahu sekarang ni ada banyak kes untuk mencuri movie antaranya dan So, sesiapa yang membuat kesalahan tersebut akan dikenakan undang-undang. Tak kisahlah dia mencuri maksudnya mencuri hasil kerja lain akan dikenakan undang-undang.
Itu antara keyword untuk memahami harta intelek. Okey, ini sebagai tambahan sahaja. Okey, apakah pendaftaran harta intelek yang dilindungi? Okey, ini sebagai secara umumnya untuk kita faham dengan lebih lanjut. Okey, yang pertama ialah patent. Yang kedua ialah cap dagangan. Yang ketiga ialah reka bentuk perindustrian. Yang keempat ialah petunjuk geografi. Yang kelima ialah hak cipta. Yang keenam ialah reka bentuk susun litar bersepadu. Okey, ini antara contoh-contoh lah harta intelek yang kita harus dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Izzah binti Makzin Bustami di 18210672. Okey. Saya membentangkan tentang fungsi ataupun tujuan harta intelek ini sangat penting lah. Okey. Yang pertama adalah membangunkan sistem perlindungan harta intelek. Okey. Di sini dia lebih kepada tahap sistem. Bila mana tahap sistem itu cekap dan berkesan, dia dapat memastikan perolehan perlindungan dan hak-hak yang cepat serta mudah. Selain itu juga, mekanisme penguatkuasaan yang cekap dan praktikal untuk menyediakan pembetulan dan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hak-hak harta intelek. Hal ini untuk mencegah berlakunya pelanggaran. Okey. Di mana teknologi zaman sekarang penuh dengan canggih, malah sering berubah bentuknya. Jadi, perlindungan harta intelek yang cepat dan mudah memberi pemilik kelebihan saingan yang lebih baik untuk masa yang lebih panjang, supaya pengeksploitasian harta intelek yang dicipta untuk memperolehi pulangan daripada daya usaha yang diambil dari pelaburan mereka. Okey, yang kedua adalah memajukan aktiviti penghasilan harta intelek. Okey. Bila adanya memajukan aktiviti penghasilan harta intelek ni, dia dapat memberi fokus kepada pengurusan inovasi dan penyelidikan serta pembangunan yang lebih efektif di kalangan institusi penyelidikan, contohnya di universiti, industri kecil sederhana (IKS) dan individu-individu yang memperolehi harta intelek asing dalam bidang keutamaan mereka. Hal ini untuk memajukan aktiviti penghasilan harta intelek untuk mewujudkan suasana yang dapat menyediakan insentif. Katanya adalah geran-geran, pengurusan, kewangan, urus niaga, penguatkuasaan dan penyelesaian di antara pertikaian. Okey. Seterusnya adalah membangunkan kemampuan mengurus harta intelek. Okey. Apabila kita membangunkan kemampuan menguruskan harta intelek yang mahir di sektor awam dan swasta, kita dapat melitupi keseluruhan rangkaian aktiviti harta intelek daripada peringkat ciptaan kepada perlindungan, penilaian, perolehan dan sebagainya. Selain itu, kemampuan mengurus adalah amat penting kepada industri harta intelek yang matang dan lain-lain lagi. Okey. Seterusnya adalah pembangunan infrastruktur urus niaga. Okey. Adanya industri harta intelek yang giat memerlukan pengujudan industri sokongan yang sangat maju, terutamanya dalam bidang urusan bank dan kewangan. Oleh itu, infrastruktur perniagaan urusan bank dan kewangan
berkaitan dengan urus niaga berdasarkan harta intelek semasa dan masa depan, terutamanya perdagangan, pencanggaran dan persekuritian perlu dikaji. Okey, untuk menentukan kepentingan harta intelek di setiap negara, ia dapat mengawal sehingga peringkat antarabangsa dengan memantau perkembangan harta intelek di arena antarabangsa dan menyertai secara aktif dalam forum-forum antarabangsa yang membincangkan peningkatan harta intelek. Okay. Isu-isu baru yang muncul dan cabaran-cabaran baru yang disebabkan oleh kemajuan pesat teknologi. Okay. Dan akhir sekali adalah pembangunan sumber manusia dan kesedaran awam. Okay. Pentingnya ada penguasaan sumber manusia dan kesedaran awam ni, tujuan dia adalah untuk membentuk sekumpulan pakar-pakar yang besar agar pengurusan harta intelek di semua peringkat rangkaian aktiviti harta intelek atas dasar urus niaga harta intelek dan untuk pengeksploitasian komersial harta intelek. Okay. Supaya meningkatkan tahap kesedaran awam berkaitan dengan tujuan mengadakan sistem perlindungan harta intelek. Okay. Yang saya terangkan yang first tadi merupakan tahap pembangunan sistem perlindungan harta ini, dia sangat penting lah untuk siapa yang inilah. Okay. Okay. Peranan penting harta intelek dalam pembangunan sosioekonomi dan teknologi negara dan perlunya hak eksklusif pemilik harta intelek yang diberi oleh undang-undang diiktiraf dan dihormati. Pembangunan sumber manusia dan kesedaran awam boleh menyumbang kepada pengurangan pelanggaran hak serta menanam budaya harta intelek. Okey, itu saja slide saya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hafiz bin Muhammad Nasir. Nombor metrik di 183108887. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan ataupun menceritakan mengenai jenis-jenis ataupun kategori. Jenis ada dua, iaitu harta industri dan hak cipta. Harta industri ini terbahagi kepada 5, iaitu cap dagangan, paten, reka bentuk perindustrian, reka bentuk susun otorita bersepadu dan petunjuk geografi. Manakala hak cipta terdiri daripada 6 bahagian, iaitu karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi dan siaran. Okey, kita masuk pada part yang pertama, iaitu cap dagangan. Cap dagangan ni adalah trademark ataupun boleh dikenali sebagai logo. Cap dagangan ni mempunyai aktanya, iaitu Akta Cap Dagangan 1976, di mana cap dagangan ini adalah logo berkaitan dengan sesebuah syarikat pengeluaran makanan ataupun sebagainya. Sebagai contoh, KFC. KFC adalah cap dagangan kerana ia mempunyai logo yang tersendiri. Sekiranya ada seorang ataupun sebuah syarikat lain untuk meniru cap dagangan ataupun trademark KFC ini, maka KFC boleh mengambil tindakan. Okey, kita masuk pula kepada bahagian poin yang kedua adalah paten. Paten adalah reka bentuk ataupun adalah reka bentuk sesuatu produk ataupun barang. Paten mempunyai akta, naik dulu Akta Paten 1983. Reka bentuk perindustrian. Reka bentuk perindustrian ini adalah sesuatu reka bentuk ataupun design mengenai
mengenai sesuatu jenis barang ataupun produk. Reka bentuk perindustrian mempunyai akta yang tersendiri, yakni akta bentuk perindustrian 1976. Dan yang keempat adalah reka bentuk susun atur litar bersepadu. Reka bentuk susun atur litar bersepadu ini adalah sejenis benda ataupun produk yang berada di dalam elektronik, seperti RAM dan sebagainya. Lepas tu, poin yang terakhir adalah petunjuk geografi. Petunjuk geografi ini adalah petunjuk mengenai sesuatu kawasan produk itu dikeluarkan ataupun dia dikeluarkan. Contoh dia macam harum manis berada di Perlis. Okay. Poin yang kedua itu hak cipta. Hak cipta ni mempunyai akta dia. Hak cipta tahun 1987 dan digubah menjadi Akta 1969. Akta hak cipta ni adalah lesen ataupun tempat di mana hasil-hasil karya seseorang itu boleh dilindungi. Karya sastra ni termasuk dalam karya sastra. Karya sastra ni macam buku novel dan keluaran-keluaran buku novel dan sebagainya. Jika karya tersebut, karya sastra ini diciplak ataupun ditiru oleh seseorang ataupun syarikat, maka hak cipta ni boleh melindungi hak karya sastra seseorang tu. Lepas tu adanya karya muzik semacam ubah lagu dan sebagainya. Karya seni macam seni lukisan, seni ukir dan sebagainya. Filem macam director filem, pengubah skrip dan sebagainya. Rakaman bunyi, siaran ni dia macam siaran ni macam dia memancar sesuatu ataupun memaparkan gambar yang berada di skrin LED ataupun di kaca televisyen. Kita masuk pula kepada modus operandi atau cara pelaksanaan. Modus operandi ataupun cara pelaksanaan ini ada 4. Yang pertama adalah mestilah diizinkan oleh syarak. Pensabitan bidang kuasa gambaran idea perlu memenuhi kepentingan pada pemilik bagi mengguna dan mentadbir harta tersebut. Okey, mestilah diizinkan oleh syarak ini bermaksud seandainya seseorang itu mengubah ataupun menulis lagu, ia mestilah menulis lagu yang tidak ada unsur-unsur syirik ataupun unsur-unsur keagamaan. Seandainya ada unsur-unsur yang begitu, maka dia perlu membuang ataupun menghentikan. So sebelum kita mengeluarkan sesuatu lagu ataupun merilis lagu di YouTube ataupun sebagainya, kita perlu meminta izin ataupun melihat dulu lirik-lirik lagu yang digubah itu, sama ada lirik lagu itu sesuai untuk didengari ataupun tidak. Contohlah lagu K-pop. Lagu K-pop ni kita tak tahu maksud dia, tapi kita dengar. Lepas tu apabila sudah habis dengar apa semua, baru kita tahu maksud lagu, setiap rangkap lagu tu. So seeloknya lah saya mencadangkan, seandainya ada unsur-unsur yang
berkaitan dengan keagamaan ni. Walaupun kita tak tahu, contoh macam lagu K-pop tadi, maka lepas kita dengar dan kita tahu maksud dia, maka segeralah mengucap 2 kalimah syahadah semula. Okey. Poin yang kedua itu pensabitan bidang kuasa, dan terbahagi kepada mestilah mempunyai unsur kawalan, iaitu memberi kuasa untuk pemilik melarang orang lain daripada mencabuli haknya. Contoh dia macam kita mengeluarkan suatu buku, kita menulis suatu buku, lepas tu kita ada kuasa untuk melindungi hak kita daripada dicabuli oleh orang lain, ataupun di macam menirulah hak kita tu. So kita ada kuasa untuk itu. Okey. Lepas tu gambaran idea. Gambaran idea ni, hasil idea mestilah sesuatu yang dicipta oleh pencipta, bukan ditiru atau diulang daripada hasil ciptaan orang lain. Contohnya si A ni dia melukis. Dia melukis satu seni ataupun lukisan yang mengenai apa tu, pandangan atau pemandangan yang sangat indah. Lepas tu ada dan meletakkan hasil karya tu tulis kepada nama dia, nama si A ni. Lepas tu ada pula si B ni, dia tulis sama juga macam si A ni buat, tapi hasil karya dia tulis nama dia. So tak betul lah, sebab dia meniru idea orang lain. Lepas tu yang keempat, perlu memenuhi kepentingan pada pemilik bagi mengguna atau mentadbir harta tersebut. So pemilik ni ada kuasa dia untuk mengguna ataupun mentadbir harta. Contoh dia, Ahmad dia menulis buku, so dia ada hak untuk mengeluarkan berapa nafkah sahaja buku yang harus dia keluarkan. Contoh dia cakap dia nak keluarkan buku tu dalam 100 naskah saja. So apabila dia berkata betul, seorang lain tak boleh kata apa, so hak dia. Dan dia juga ada hak untuk mengguna benda tu. So bila dia mengeluarkan buku tu, dia ada hak untuk membaca buku tu. Lepas tu poin-poin yang kecil, iaitu memenuhi kepentingan umum. So memenuhi kepentingan umum ni, dia macam contoh lah, kita buat lagu, kita boleh contoh macam Ahmad ni tadi, dia buat apa tu, dia cipta buku. So dia cipta dan dia keluarkan buku keluaran dia tu dalam bahasa Melayu. So orang masyarakat, satu masyarakat tu boleh, bukan masyarakat, kiranya rakyat Malaysia, tak kira lah dia non Muslim ke, berbangsa Cina ke, berbangsa India ke, dia boleh baca buku tu, sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita. So orang Cina dan orang India pun faham apa yang dalam bahasa Melayu. So dia ni kiranya umum ni kiranya semua boleh. Okey, yang terakhir adalah kuasa mengguna dan mentadbir hendak dilaksanakan oleh pemilik hak yang dalam batas-batasan yang telah ditetapkan oleh syarak. So macam kita tengok tadilah, kan Ahmad ni dia boleh mengeluarkan beberapa naskah buku. So apabila dia boleh mengeluarkan naskah buku, dia ada batasan-batasan dia dan boleh ditetapkan oleh syarak. Okey, itu sajalah daripada saya. Yang lemah, kalau tak faham boleh tanya saya. Yang kalau ada lemah daripada saya sendiri, yang kurang daripada sendiri, yang lebihnya daripada Allah SWT. Sekian wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Tengku Muhammad Farizmi bin Tengku Baharum, nombor matrik D183111086. InsyaAllah dalam pembentangan ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan harta intelek. Baik, kita pergi pada kelebihan harta intelek. Di sini kita boleh lihat ada 2 poin, iaitu yang pertama kelebihan harta intelek kepada pembangunan negara, yang kedua harta intelek kepada masyarakat. Baik, kita lihat pada pembangunan negara. Kelebihan harta intelek pada pembangunan negara. Dengan adanya harta intelek dalam sesebuah negara, ia dapat membantu sesebuah negara itu untuk terus maju dan berkembang dari segi ekonomi. Selain itu, kelebihan harta intelek ini juga pada pembangunan negara mampu menggalakkan lebih ramai pelabur dari luar untuk melabur dalam sesebuah negara yang mempunyai harta intelek. Dengan ini dapatlah sesebuah negara itu berkembang dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara mereka. Baik, dengan adanya harta intelek ini, banyak perkara atau faedah yang dapat membantu kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Baik, Malaysia juga telah mencapai kejayaan dalam indeks harta intelek, seperti mana dalam berita harian yang bertarikh 15 Mac 2019 menyatakan bahawa Malaysia menduduki tempat ke-24 daripada 50 buah negara dalam indeks harta intelek antarabangsa, disumbangkan oleh peningkatan dalam rangka kerja IP. IP ialah singkatan bagi Intellectual Property Malaysia sepanjang tahun. Ini saya baca kenyataan dari berita harian. Dalam penilaian yang dibuat dalam indeks yang kini memasuki edisi ke-7, markah keseluruhan Malaysia mencatat peningkatan kepada 49.70 berbanding 48.60 pada edisi ke-7 sebelum ini. Baik, di sini kita dapat melihat peningkatan Malaysia dalam indeks harta intelek, iaitu pada edisi ke-6 Malaysia mencatat keseluruhan harta intelek dengan berjumlah 48.60, manakala memasuki edisi ke-7 Malaysia telah melonjak peningkatannya kepada 49.70. Ini menunjukkan kadar peningkatan yang tinggi yang dilakukan di Malaysia. Baik, ini menunjukkan bahawa kelebihan harta intelek kepada sesebuah negara amat penting dalam mengekalkan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, kita pergi pada kelebihan harta intelek kepada masyarakat. Apakah kelebihan harta intelek pada masyarakat? Baik, kelebihan harta intelek kepada masyarakat ialah mendorong masyarakat agar berfikiran ke arah kemajuan dalam mencipta dan mengeluarkan sesuatu karya. Baik, mengeluarkan sesuatu karya macam mana? Baik, di sini saya ambil contoh kejayaan harta intelek dalam masyarakat, seperti mana yang kita sedia maklum tentang YouTuber terkenal, iaitu Syahmi Shazli. Beliau merupakan
untuk masa kini beliau merupakan YouTuber terkenal. Beliau bermula dengan melakukan short story dengan mengisahkan tentang kehidupan masyarakat. Lalu setiap video yang beliau upload ke dalam laman sosial iaitu YouTube telah meraih tontonan sehingga mencecah jumlah 1 juta setiap video yang beliau upload. Baik, dengan kejayaan sebagai YouTuber, kini beliau telah berjaya menjadi seorang pengarah dalam mengarahkan suatu filem yang bakal diterbitkan oleh beliau di Pawagan nanti. Ini menunjukkan bahawa kelebihan harta intelek amat berguna kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi atau kelebihan yang mereka ada pada diri masing-masing. Ini merupakan kelebihan harta intelek kepada masyarakat hari ini. Dengan kejayaan yang ditonjolkan oleh Syazmi Shazli ini, membuka ruang atau peluang kepada orang lain untuk menceburi dalam bidang seperti beliau atau pelbagai lagi yang ada dalam harta intelek. Baik, seterusnya kita pergi pada kekurangan harta intelek. Di sini kita dapat lihat ada 3 poin. Yang pertama, mengancam kesihatan, menumpu keuntungan dengan menukarkan orang ramai. Poin yang ketiga, harta intelek cenderung dipimpin oleh matlamat ekonomi sesebuah negara. Baik, berdasarkan poin ini merupakan kritikan atau pandangan negatif dari sebahagian mereka yang berpandangan negatif dan mengkritik harta intelek ini. Baik, sebahagian pengkritik harta intelek seperti mereka dalam pergerakan budaya bebas menunding monopoli intelek sebagai mengancam kesihatan, menghalang kemajuan dan menumpu keuntungan dengan menukarkan orang ramai. Dan mereka menegaskan bahawa kepentingan umum terhakis oleh monopoli mahal berpanjangan dalam bentuk sambungan hak cipta, paten perisian dan paten kaedah perniagaan. Baik, jawatan kuasa bagi hak ekonomi masyarakat dan budaya menyedari bahawa pertikaian mungkin wujud antara mematuhi dan pelaksanaan sistem harta intelek sesama dan hak kemanusiaan yang lain. Ia menegaskan bahawa harta intelek cenderung dipimpin, ini poin ketiga, harta intelek cenderung dipimpin oleh matlamat ekonomi apabila ia patut dilihat terutamanya sebagai hasil masyarakat untuk menyumbang pada kemakmuran manusia. Sistem harta intelek perlu menghormati dan menurut undang-undang hak kemanusiaan. Menurut jawatan kuasa tersebut, apabila sistem gagal melakukan, ia berisiko melanggar hak kemanusiaan pada makanan dan kesihatan dan penyertaan budaya dan kebaikan saintifik. Baik, kritikan lain undang-undang hak intelek berkaitan dengan kecenderungan bagi perlindungan hak intelek untuk meningkatkan dari segi tempoh jangkauan. Trend adalah ke arah perlindungan hak cipta yang lebih panjang, menimbulkan kebimbangan bahawa satu masa ia akan menjadi abadi selamanya. Ini merupakan kritikan sebahagian pihak kepada harta intelek. Bagi pandangan saya, harta intelek ini
banyak kebaikan kepada terutamanya kepada pembangunan negara dalam mengekalkan ekonomi negara dan kebaikan kepada masyarakat. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazana Izzati binti Rusli. Nombor metrik D1730979. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya yang terakhir, iaitu pandangan fuqaha semasa mengenai harta intelek. Pandangan yang pertama, menurut Al-Sheikh Ali Al-Kafif, harta ialah sesuatu yang disandarkan kepada barang-barang tidak ketara, yang tidak dapat dikesan dengan panca indera, tetapi dikesan dengan akal dan fikiran seperti idea dan ciptaan. Maksudnya, harta intelek ni kita tak dapat tahu dengan penglihatan yang jelas, tetapi kita boleh tahu melalui akal fikiran seseorang itu, melalui idea dan ciptaannya terhadap suatu benda yang telah dihasilkan oleh dirinya sendiri. Pandangan yang kedua, menurut Dr. Haji Al-Nashami pula, ialah hak yang disandarkan kepada barang tak ketara, sama ada produk akal seperti hak penulis dalam penulisan-penulisan ilmiah atau dalam ciptaan perindustrian. Pandangan yang ketiga, menurut Dr. Mustafa Ahmad Al-Zarqa, harta intelektual ni dia merangkumi hak cipta seperti hak penulis untuk mengambil manfaat daripada bukunya, wartawan dalam keistimewaan surat khabarnya, dan seniman dalam kesan seni yang indah, dan juga hak industri terhadap pencipta alatan tersebut. Seterusnya, penutup daripada tajuk harta intelek ni ialah harta intelek yang digunakan dengan sebaiknya akan memberi manfaat kepada penggunanya. Maksudnya, harta intelek ni dia akan membawa kepada kemajuan dan impak yang baik terhadap masyarakat. Dan apabila dengan penggunaan yang betul. Yang kedua, harta intelek wajib dilindungi sebagaimana harta-harta lain yang bersifat barangan dengan mempunyai sikap amanah. Yang bermaksud, penguatkuasaan yang tegas perlulah diambil oleh pihak yang bertanggungjawab untuk melindungi ciptaan-ciptaan tersebut daripada dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang ketiga, iaitu mengadakan kempen kesedaran mengenai penggunaan harta intelek terhadap masyarakat. Seperti peranan pihak yang terlibat juga amat penting dalam menguruskan harta intelek ni